Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Apa khabar? Bertemu kita lagi dalam PDPR bersama Cikgu Hafizah. Hari ini kita akan belajar mengenai tajuk agama dan kepercayaan di Malaysia. Okey, jom kita teruskan. Okey, awak semua boleh rujuk buka surat 99 dan seterusnya dalam buku teks sejarah tahun ke-6. Okey, dapat? Kita teruskan. Okay. Agama di Malaysia. Jika awak lihat pada skrin, terdapat banyak agama di Malaysia. Antaranya agama Islam, agama Kristian, agama Hindu, Buddha, Tao dan Sikh. Kita teruskan. Kita masuk ke tajuk kecil, penerimaan kepelbagaian agama dan kepercayaan. Okey, kita lihat pada agama yang pertama iaitu agama Islam. Di dalam buku surat 100, di situ terdapat perbualan antara murid-murid, antara rakan-rakan yang mengatakan Islam menganutnya wajib menunaikan solat 5 waktu sehari. Kemudian wajib berpuasa selama sebulan di bulan Ramadan, dan Islam juga merupakan agama rasmi bagi Persekutuan Malaysia. Teruskan. Dalam perbualan tersebut juga mereka mengatakan bahawa Buddha kepercayaannya, penganut Buddha diminta untuk melakukan perkara yang baik dan meninggalkan perkara yang buruk. Penganut Buddha bersembahyang di Wat. Teruskan. Bagi agama Hindu, penganut agama ini percaya pada hukum karma yang bermaksud berbuat baik maka balasan yang diterima juga baik. Begitu juga dengan sebaliknya, iaitu jika mereka buat jahat, balasan yang jahat juga atau balasan yang buruk juga akan mereka dapat. Teruskan. Bagi agama Kristian, penganut agama Kristian boleh bersembahyang secara bersendirian dan secara beramai-ramai di gereja pada hari yang ditetapkan. Selalunya pada hari Ahad. Kita teruskan. Bagi agama Tao, penganutnya mementingkan keharmonian hidup dengan alam semesta. Bagi agama Konfusianisme, penganut ni percaya bahawa agama ini mengajar prinsip-prinsip hidup yang baik dan menekankan sifat berperi kemanusiaan. Perasaan hormat menghormati antara yang muda dengan yang tua juga ditekankan dalam agama ini. Kita teruskan. Daripada perbincangan dalam buku teks, kesimpulan yang kita boleh dapat adalah semua agama dan kepercayaan mengajar penganutnya supaya selalu melakukan perkara yang baik. Semua agama menekankan penganut-penganutnya untuk melakukan perkara yang baik. Tak ada satu agama pun yang meminta penganut-penganutnya untuk melakukan perkara yang jahat. Seterusnya, rakyat Malaysia hidup aman dan damai walaupun masyarakatnya mengamalkan agama dan kepercayaan yang berbeza. Kita dapat lihat dalam
masyarakat kita yang hidup berjiran, ada yang berjiran dengan kaum lain, agama lain. Kita dapat lihat semuanya hidup dalam keadaan aman dan harmoni walaupun berbeza agama dan bangsa. Okey, kita teruskan. Setiap individu perlu menerima keadaan tersebut untuk mewujudkan keharmonian dan kegemilangan dalam negara. Okey, kita dapat lihat kita sebagai rakyat Malaysia perlu menerima keadaan ini, iaitu perlu menerima kepelbagaian agama di dalam Malaysia untuk mengekalkan keharmonian negara kita. Okay, kita kena ingat itu. Okay, kita teruskan. Baiklah, kita teruskan dengan tajuk kecil yang seterusnya, iaitu rumah ibadat. Mari kita lihat antara rumah-rumah ibadat yang terdapat di Malaysia adalah masjid untuk bagi orang Islam, tokong bagi penganut agama Tao, Gurdwara adalah bagi penganut agama Sikh, Wat adalah bagi penganut agama Buddha, Kuil bagi penganut agama Hindu, dan gereja adalah bagi penganut agama Kristian. Kita teruskan. Okay, bagi tajuk kecil yang seterusnya adalah adab di rumah ibadat. Okay, kita lihat apa isi pelajaran yang perlu kita pelajari dalam tajuk ini. Kita teruskan. Okey, bagi penganut agama Islam, etika semasa berada di masjid adalah memakai pakaian yang bersih, sopan dan menutup aurat, menanggalkan kasut sebelum memasuki masjid dan menghormati jemaah yang sedang bersolat. Itu adalah etika semasa berada di masjid. Kita teruskan. Bagi agama Kristian, etika semasa berada di gereja adalah mendengar ucapan paderi dengan senyap dan hormat, memberikan sumbangan ikhlas, tertib dan bersopan. Okey, kita teruskan. Bagi agama Hindu, etika semasa berada di kuil adalah menanggalkan kasut sebelum masuk ke perkarangan kuil. Okey, membasuh kaki sebelum masuk ke kuil dan memberikan tumpuan semasa sambil menjalankan upacara keagamaan. Okey, kita teruskan. Okey, bagi agama Buddha, etika semasa berada di wat adalah memakai pakaian yang sopan, menanggalkan kasut sebelum masuk ke dalam wat dan memberikan tumpuan ketika beribadat. Kita teruskan. Bagi agama Sikh, etika semasa berada di Gurdwara adalah menanggalkan kasut sebelum masuk ke Gurdwara. Cikgu tak pasti sebutan cikgu betul atau salah. Okay. Berpakaian sopan dan menutup kepala semasa berada di Gurdwara. Melakukan penghormatan kepada buku suci Guru Granth Sahib apabila masuk dan sebelum keluar Gurdwara. Itu adalah etika semasa berada di Gurdwara. Teruskan. Okey, bagi agama Tao, etika semasa berada di tokong adalah memakai pakaian yang sopan serta melakukan upacara pemujaan dan penghormatan mengikut aturan. Okey. Kita teruskan. Okey, kita dah sampai kepada latihan untuk pembelajaran kita pada hari ini. Okey, murid-murid
perlu salin semula soalan pada buku sejarah masing-masing. Namakan rumah ibadat bagi agama berikut. Tuliskan dan tangkap gambar tugasan yang awak buat dan hantarkan kepada grup sejarah masing-masing. Okey, yang kedua kita lihat. Okey, tekan link ini, kemudian jawab soalan dan screenshot langkah dan hantar kepada grup sejarah masing-masing. Okey, boleh faham? Okey, itu sahaja pembelajaran secara PDPR kita pada hari ini. Cikgu harap awak semua berada dalam keadaan sihat, sentiasa ceria walaupun terpaksa berkurung di dalam rumah sahaja. Okey, banyak perkara-perkara ataupun aktiviti-aktiviti lain yang awak boleh lakukan di dalam rumah. Mungkin awak boleh tolong mak atau ayah awak kemas rumah, boleh adakan pelbagai aktiviti-aktiviti seperti permainan dalaman bersama keluarga, meluangkan masa bersama keluarga. Okey, boleh. Ataupun boleh tolong emak jaga adik. Itu yang sebaiknya. Jadilah seorang anak yang baik. Cikgu harap kita sama-sama dapat melindungi kita daripada jangkitan COVID-19. Okey, kita doakan sama-sama agar negara kita berjaya dalam menangani COVID-19 ini. Okey, insya-Allah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Gurdwara.